Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Menjelang angkat sumpah petang ini untuk menteri-menteri kabinet yang baru dan yang lama, yang baru saja pun. Okey. Jadi ada keputusan yang telah diumumkan oleh Azalina Osman Said yang mengejutkan Malaysia. Tapi saya sangat setuju. Sebagai rakyat Sabah, saya gembira dengan pengumuman yang dinyatakan oleh Azalina ini. Kes Sulu, Malaysia mahu stempa di penjara, kata Azalina. Azalina Osman Said berkata keputusan mahkamah dalam kes itu penting kerana dapat mematikan semua tuntutan kumpulan Sulu yang amat merepek. Kerajaan Malaysia mahu Mahkamah Madrid untuk menjatuhkan hukuman penjara ke atas Gonzalo Stempa yang didakwa telah menghina mahkamah berulang-ulang kali, mengingkari perintah mahkamah membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara dalam kes pertikaian Sulu. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Azalina Osman Said berkata, keputusan mahkamah dalam kes itu amat penting kerana ia memberikan kekuatan lebih kepada Malaysia untuk mematikan semua tuntutan kumpulan Sulu yang disifatkan amat merepek. Katanya keputusan ini juga sebagai satu jaminan untuk kita dapat mematikan, menghentikan sebarang tuntutan yang sama di mana-mana negara yang berkemungkinan mungkin juga timbul pada selepas ini. Keduanya, kata Azalina Osman Said, saya berharap kalau boleh dia dipenjara. Kalau dia memang bersalah, kasih penjara lah. Bikin susah negara orang saja. Lepas ini nanti ada pula dari negara yang lain, daripada kuasa yang lain membuat tuntutan, diguna lagi dia yang sebenarnya sudah pun tidak boleh ditolak untuk menjadi penimbang tara. Jadi jangan, baguslah padan muka dia. Jadi Azalina Osman Said berkata dia berharap supaya Stempa boleh dipenjara, bukan saja didenda, sebab perangai dia betul-betul kurang ajar dan biadab kepada Malaysia. Katanya pada sidang media dalam talian selepas menghadiri prosiding perbicaraan jenayah Stempa di Madrid dan Mahkamah Madrid. Pada 25 Mei 2020, Stempa memberikan award akhir iaitu 14.9 bilion, iaitu kira-kira 62.59 bilion kepada 8 individu yang mendakwa waris Sultan Sulu. Dalam usaha menguatkuasakan award itu, mereka dilaporkan cuba menyita aset Malaysia, aset Syarikat Petroleum Malaysia, Petronas di Luxembourg serta Belanda, selain menyasarkan aset diplomatik negara di Perancis termasuklah kedutaan. Azalina berkata mahkamah menangguhkan keputusan kes itu ke tarikh lain yang belum ditetapkan. Beliau berkata pejabat pendakwa raya Sepanyol dan Malaysia menuduh Stempa melakukan jenayah menghina mahkamah yang serius serta melakukan amalan profesional tanpa kelayakan. Semua pertuduhan ini berdasarkan fakta Stempa secara terbuka dengan sengaja mengingkari beberapa perintah yang mengikat daripada Mahkamah Tinggi Madrid. Katanya, Mahkamah Tinggi Madrid pada 29 Jun 2021 telah mengeluarkan penghakiman selaras undang-undang kes terbabit dan memutuskan sebagai negara asing, Malaysia dipanggil secara tidak wajar dalam prosiding pelantikan penimbang tara. Justru, mahkamah itu membatalkan pelantikan Stempa dan semua tindakannya serta mengarahkan Malaysia dipanggil secara wajar manakala prosiding timbang tara itu dimulakan kembali. Perintah pembatalan pelantikan Stempa kemudian dikekalkan Mahkamah Perlembagaan Sepanyol selepas warga Filipina itu gagal dalam rayuan mereka. Azalina berkata susulan pembatalan pelantikan Stempa itu, Mahkamah Tinggi Madrid berulang kali memerintahkan beliau secara bertulis untuk segera menamatkan timbang tara berkenaan. Bagaimanapun, Stempa enggan mematuhi perintah mahkamah
dan mengingkarinya secara terang-terangan sekaligus menjejaskan kedaulatan undang-undang. Bagi memenuhi agenda jahat dan tidak beretikanya, Stempa sengaja tidak mengendahkan perintah Mahkamah Tinggi Madrid serta memindahkan timbang tara itu dari Madrid ke Paris atas permintaan warga Filipina terbabit bagi mengelak pengawasan Mahkamah Spanyol, di mana beliau berjanji mematuhi arahan ketika mula dilantik sebagai penimbang tara. Katanya, sebelum mengumumkan award akhir terhadap Malaysia dan sebagaimana dibuktikan melalui dokumen di depan mahkamah, Stempa menerima bayaran lebih 2.5 juta US dollar daripada warga Filipina tersebut. Pada Disember 2021, selepas pemindahan prosiding timbang tara dari Spanyol ke Perancis yang tidak pernah berlaku, Malaysia dengan keyakinan penuh tidak berbagi terhadap sistem keadilan Spanyol, memfailkan aduan terhadap Stempa bersama pendakwa raya Spanyol atas alasan beliau menghina mahkamah kerana berulang kali mengingkari perintah Mahkamah Tinggi Spanyol dan meneruskan tindakannya membeli forum di negara yang lain. Okey, panjang lagi, anda boleh lihat sendiri di Malaysia, di Free Malaysia Today. Free Malaysia Today 11 Disember 2023. Tajuknya, Kes Sulu Malaysia Mau Stempa di penjara, kata Azalina. Itu tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey. Sekali lagi saya masih di Korea. Sekarang menghampiri jam 8 pagi di sini. Di Malaysia lebih kurang jam 7 pagi. Okey, sejuk sekarang lebih kurang 0 hingga 2 darjah Celsius, tapi rasa dia macam negatif 2. Sejuk betul. Apapun tiada salji. Ada sikit saja salji ni hari. Ada sikit saja. Okey, kemarin Azalina Osman Said telah mencabar Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu, untuk meletak jawatan. Barulah adil untuk satu lawan satu, face to face dengan calon daripada Barisan Nasional, iaitu Tan Sri Raja Mohammed. Dan sebenarnya pengundian bukanlah 28 November atau 25 November yang saya sebutkan dalam video sebelum ini, tapi pada 2 Disember. Setelah dicabar oleh Azalina untuk Ahmad Samsuri meletak jawatan supaya dapat fokus kepada satu parlimen saja, tiba-tiba muncullah suara sana sini, muncullah banyak sekali orang-orang yang cuba mempertahankan Ahmad Samsuri supaya tidak meletak jawatan. PAS kata tak payah letak jawatan, sehingga PAS juga memetik beberapa contoh nama di dalam kerajaan ataupun di dalam pembangkang atau sebelum ini yang terjadi di Malaysia, iaitu adanya beberapa orang juga di dalam kalangan parti yang lain yang juga pernah memegang 2 jawatan, Menteri Besar dan Ahli Parlimen. Maksudnya dia juga adun, dia juga parlimen. Pada pendapat saya, betul juga, tiada masalah. Tapi secara perlembagaan, secara demokrasinya tiada masalah. Tetapi itu bagi mereka yang betul-betul rajin. Betul-betul rajin, ada cukup komitmen untuk menghadap 2 perkara, iaitu di Dewan Undangan Negeri dan juga di Parlimen Dewan Rakyat. Jangan pula selepas ini ada lagi kejadian ramai sekali ponteng ke Dewan Rakyat. Tidak kiralah ahli parlimen pembangkang ke ahli parlimen kerajaan, tidak kiralah apapun kedudukan, tapi selepas tiba-tiba jadi ahli parlimen dan menteri besar, tiba-tiba banyak pula alasan. Ada pula alasan baru, alasan kuat pula tu, tidak dapat pergi Dewan Rakyat sebab mungkin sibuk pula dengan adun selepas itu. Jadi harap-harap ya boleh juga. Cuma jangan sampai boleh lagi jadikan alasan tidak boleh datang pergi parlimen sebab ada asap. Sebab ada tugas lah. Nanti last dapat gaji
lawan ahli parlimen tapi tidak pula melaksanakan tugas seperti yang sepatutnya. Maksudnya betul-betul laksanakan seperti yang sepatutnya. Apapun itulah yang disebut oleh PAS, Hadi Awang sendiri muncul. Wah, betul-betul orang kena jentik lah kali, kena geletek jiwanya, kena geletek pinggangnya sebab cabaran daripada Azalina itu. Betul-betul mereka terasa kali ini Azalina memang hebat lah. Kalau macam begitu memang hebat lah. Boleh mampu untuk membuat hati Tok Guru Hadi Awang tergeletek sehingga terpaksa mengeluarkan kenyataan dan memberikan satu kenyataan untuk backing Ahmad Samsuri sebagai Menteri Besar Terengganu. Nampaknya ini satu yang amat ditakuti rasanya oleh Hadi Awang sehingga dia terpaksa untuk tampil dan memberikan penjelasan tentang perkara itu dan memberikan satu bantuan kenyataan untuk mempertahankan Ahmad Samsuri. Mungkin itu boleh menjadi satu senjata, bullet untuk BN dalam kempen, untuk memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa tak baik untuk seorang ahli parlimen menjadi menteri besar pula. Macam mana nak fokus dengan kerja? Mungkin begitu. Jadi terpaksa PAS memberikan penjelasan. Apapun, kita tengoklah nanti di manakah pilihan pengundi. Mereka mau satu fokus atau dua fokus. Kalau saya suka yang satu fokus lah. Sebab dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tapi apa-apa pun, terpulang kita di negara demokrasi yang boleh pilih apa saja yang kamu mau. Pilih yang terbaik. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bagaimana channel ini? Bye-bye.